KPM. Assalamualaikum, selamat petang kepada semua yang menonton kami di Didik TV KPM. Anda sedang menonton Road to Success SPM 2020 bersama saya Nisa K. Baiklah, hari ini seperti biasa kita ada subjek-subjek ataupun kita ada konten-konten yang menarik untuk mereka, khususnya yang menduduki peperiksaan SPM 2020. Maklumlah, adik-adik telah pun bercuti selama beberapa hari dan akan kembali menjawab peperiksaan. Subjek-subjek teras telah pun berlalu, akan kembali dengan kertas-kertas peperiksaan yang lain. Maaflah dengan Nisa-Nisa sekali gementar sebab apa? Subjek yang kita akan belajar hari ini merupakan subjek yang sangat-sangat ramai geruni. Betul ke digeruni? Ni betul-betul takut ke paper subjek kita pada hari ini, iaitu matematik tambahan. Baiklah, sebelum tu Nisa nak ingatkan kepada semua yang menonton, tidak kira di mana saja anda berada, kekal menjaga SOP kerana kita belum menang melawan COVID-19. Anda haruslah sentiasa memakai pelitup muka, jaga jarak sosial sekurang-kurangnya berapa? 1 meter, dan cuci tangan selalu, pakai hand sanitizer bila perlu. Baiklah, kita pun tak nak buang masa. Agak-agaknya siapa guru yang akan bersama-sama dengan kita untuk subjek matematik tambahan ataupun additional mathematics pada hari ini? Jom kita saksikan profil guru ini. Kita ingin mempersilakan Cikgu Nurbaiti daripada SMK Sierra Mas Sungai Buloh. Assalamualaikum Cikgu. Hai, apa khabar? Hai. Cikgu okey? Ke sama-sama gementar dengan anak-anak murid yang akan menduduki peperiksaan matematik tambahan pada Hari Rabu depan 10 Mac. 10 Mac. Mungkin yang duduk di hadapan TV yang akan bersama-sama kita adalah mereka yang akan menduduki peperiksaan ini. Tak lama dah lagi Cikgu, lagi 2-3 hari. Mereka pun mungkin sedang melakukan persiapan yang terakhir. Jadi sebab itu kami berada di sini dengan Cikgu Nurbaiti. Okey, semua sihat alhamdulillah ya. Sihat. Agak-agak dengan anak-anak murid yang akan bersama-sama dengan kita tidak lama lagi ni. Cikgu, tadi saya baca moto Cikgu, kami pasti menang. Kita mesti menang. Kita mesti menang. Ya, dalam pada nak menang dengan kertas peperiksaan dan juga dengan kita punya COVID-19. Cikgu, saya nak jemput Cikgu ke meja sana. Saya nak tunjukkan Cikgu lah, kita sama-sama berkongsi dengan pelajar-pelajar kita apabila kita sudah berada dalam jaga jarak sosial 1 meter. Kita nak membuka mask ya di luar sana. Kita buka. Jangan lupa untuk menjaga kebersihan mask anda. Kalau dah kotor, bawa mask lebih, dan kalau masih boleh dipakai semula, simpan di dalam bekas yang khas. Silakan Cikgu. Kalau cikgu ada macam bag zip macam tu, boleh letak dalam poket plastik ataupun bekas yang ada ni supaya kita boleh gunakan kembali. Macam yang saya sebut tadi, kalau dah kotor jangan ulang pakai, eloklah pakai mask yang baru dan kita gunakan hand sanitizer. Silakan cikgu. Pakai bila perlu, bawa saiz poket tu untuk bawa ke mana sahaja. Baiklah, mungkin kita boleh berbual sedikitlah cikgu mengenai subjek kita pada hari ini, iaitu matematik tambahan. Saya ada sebut tadi, matematik tambahan ni digeruni cikgu. Saya dulu pun kalau tanya, tak dapat nak ingatlah tahun 2008 SPM tu. Betul ke cikgu ramai yang takut dengan matematik tambahan ni? Sebenarnya kalau kita dah belajar, kita faham, jadi kita akan rasa enjoy, so kita akan automatically akan membuat latihan tersebut sendiri. Sebenarnya satu subjek yang sangat seronok kerana dia akan memberikan anda semua berfikir kan, dan dia salah satu komponen subjek STEM. Tak kenal maka tak cinta cikgu. Betul. Kalau dah kenal nanti bercintalah kita dengan matematik tambahan. Maklumlah kita kena faham. Jadi bila cikgu mengajar, bila cikgu bagi tips atau apa-apa teknik yang diajar tu, beri perhatian, sediakan pen dan kertas. Yang menonton dengan kita di rumah pun boleh sama-sama buat aktiviti dengan kita. Baiklah cikgu, itu kata-kata orang kata saya lah yang katanya matematik tambahan ni digeruni. Kita nak tahu apa kata murid-murid di luar sana mengenai subjek matematik tambahan. Apa kata mereka? Jom kita tengok. Didik TV KPM. Selamat sejahtera, nama saya Lometing, merupakan calon SPM 2020. Kegemaran subjek saya adalah AdMath. Terdapat pelbagai bab yang saya minati dalam subjek ini seperti vektor, nombor intek, persamaan serentak, persamaan konsentrik dan hukum linear.
Manakala bak yang memberikan cabaran kepada saya adalah bak pengamilan tanpa perbezaan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya ialah Farisha Damian binti Muhammad Osman dan saya adalah salah seorang pelajar BPI SPM bagi tahun 2020. Salah satu subjek kegemaran saya ialah matematik tambahan. Subtopik kegemaran saya untuk subjek matematik tambahan ni ialah indeks dan logaritma, buku linear, geometri koordinat dan pembezaan. Cabaran saya dalam mempelajari matematik tambahan ni ialah memahami konsep dan penelitian cara kerja. Maksudnya, jika ada kecuaian dalam jalan kerja yang dilakukan, dia akan memberi kesan kepada jawapan akhir nanti. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Cik Mira binti Muhammad Ali dan saya merupakan calon SPM 2020. Bagi saya, subjek matematik tambahan ni agak susah dan mencabar sebab kita kena faham konsep matematik tambahan tu dengan betul. Kalau tak faham, susah. Tapi kalau kita buat latihan banyak-banyak, insyaAllah kita boleh buat. Hello, my name is Steven Kidd and I'm one of the candidates for SPM 2020. Additional mathematics is one of my favorite subjects at school, and my favorite subtopic are integration, linear law, solution of triangle, and index number. The challenge in studying maths is you have to memorize the concept and you have to know on how to apply them. Thank you. Didik TV KPM. Itu dia cikgu, ada yang kata agak susah dan mencabar tetapi kena faham konsep dan teknik barulah boleh menjawab dengan mudah. Ada yang kata ini adalah mata pelajaran kegemaran, ada yang suka indeks dan logaritma. Wah, saya pun kalau senaraikan apa bahagian saya suka mungkin ada tapi tak teringatlah cikgu. Maklum dah lama meninggal alam persekolahan, mungkin hari ini saya akan sama-sama ulang kaji sama-sama dengan adik-adik kita yang akan bersama-sama dengan kita di Google Meet dan juga di rumah mungkin apa buku teks yang mereka boleh rujuk cikgu untuk kita punya perbincangan pada hari ini? Selalunya bila dah pecutan ni memang diorang ada, saya selalu pakai kitab lah. So kitab daripada saya. Jadi mereka akan merujuklah kalau untuk beberapa konsep yang diorang terlupa ke. Tapi selalunya mereka akan terus buat latih tubi lah. Dah nak SPM dah kan. Ya. Saya sebenarnya berminat nak tahu memandangkan batch 2020 ni merupakan batch terakhir yang akan menjawab SPM 2020 Additional Mathematics dalam KBSM. Maklumlah tahun depan dah mula guna KSSM kan cikgu kan? Jadi apa format yang peperiksaan yang mereka akan jawab ni cikgu? Okey, nanti kita akan tengok pada slide lah. Cikgu ada kongsikan banyak slide pada hari ini. Jadi tolong beri perhatian, tolong kekal peka dan juga fokus dengan pelajaran kita pada hari ini. Yang di rumah mungkin bolehlah sediakan air di sebelah supaya bila kita dah mula belajar, mula menjawab dan tips pecutan akhir cikgu ya. Lagi 2-3 hari ini boleh kekal, orang kata apa, tak ke mana-mana lah. Tak adalah kita terlepas mana-mana bahagian untuk subjek masih kita. Masih tak terlambat lagi Masih tak terlambat lagi. Betul cikgu, masih tak terlambat lagi. Mungkin ada yang rasa alamak, esok dah paper. Jangan risau. Jangan risau. Apa cikgu nak katakan kepada mereka yang risau ni, yang bersedia dengan kita pada hari ini? Jangan risau, kita masih ada lagi 2 hari. Hari ini anda tengok slide kita punya perbincangan. Okey, yang penting kita masih ada masa lagi sebelum 10 Mac. Ya, selama 1 jam setengah ini pelbagai tips saya dengar tadi. Wah, cikgu dah sediakan bermacam-macam tips dan teknik untuk anda membantu anda menjawab kertas peperiksaan matematik tambahan. Saya pun hanya tak sabar nak tengok apa yang cikgu nak kongsikan, tips yang mungkin saya boleh kongsikan dengan rakan-rakan saya, adik-adik ke saudara mara yang akan menghadapi peperiksaan Additional Mathematics ataupun matematik tambahan pada 10 Mac ini. Kertas 1 dan kertas 2 cikgu ya? Ya, betul. Satu hari tu memang Additional Mathematics je lah ya, admat sahaja. Jadi khas untuk mereka yang mengambil peperiksaan ini, satu hari itulah yang anda akan curahkan segala ilmu yang cikgu dah ajar, teknik yang cikgu dah turunkan, petua-petua. Mungkin ada rahsia tak cikgu? Agak-agak ada kerahsiaan tak yang akan dikongsikan? Nanti kita tengok. Cikgu nak simpan dahulu. Saya dari tadi cuba korek. Cikgu nak simpan dahulu. Okeylah, baiklah, mungkin kita akan kembali selepas ini sebab cikgu pun tak sabar nak mulakan slide dan kita akan berkenalan dengan rakan-rakan yang akan bersama dengan kita sebentar lagi. Siapa agaknya yang akan berada di Google Meet untuk sama-sama memecut hari ini kepada tarikh 10 Mac nanti, tips dan sebagainya. Kita tonton selepas ini. Jangan ke mana-mana, okey? Didik TV KPM.
Hai, saya Alvin Chong nak wish semua pelajar-pelajar sekolah selamat kembali ke sekolah. Abang Alvin nak ingatkan semua pelajaran sangat penting dalam kehidupan supaya kita boleh berfikir dengan cara yang kritikal, menilai baik dan buruk dan supaya kita boleh jadi insan yang berguna. Adik-adik, belajar sungguh-sungguh dan stay in school. Assalamualaikum, saya Din, penyampai Radio Hall FM. Kepada adik-adik yang menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia, Abang Din doakan semoga dapat fokus, teliti jawab exam tu, dapat jawab semua dengan terbaik dan semoga mendapat keberkatan daripada guru, ibu bapa. Itu yang penting, doa pun penting dan semoga mendapat result yang cemerlang dalam SPM. Amin. Good luck. Hai kepada semua adik-adik Abang Dafi yang masih bersekolah and bakal go back to school. Harap korang excited sebab dapat pergi sekolah balik ni. Hopefully you guys akan manfaatkan sepenuhnya segala jenis pembelajaran yang korang boleh dapat kat sekolah. Tak kisahlah dari segi akademik ke, dari segi moral ke atau apa saja aspek kehidupan ni. Sebab ni semua yang akan menjadikan korang seorang yang berjaya, berguna and disenangi di masa akan datang. Satu lagi, trust me, masa persekolahan ni is the best time of your life yang once dah berlalu korang takkan dapat balik dah. So make sure to enjoy it while it lasts and study smart. Bye guys, good luck. Didik TV KPM. Waktu persekolahan adalah waktu yang paling enjoy. Jadi enjoylah ya adik-adik. Waktu jawab peperiksaan anda akan ingat kenangan ini semua. Dan cikgu, nampaknya kita tidak berdua sahaja di studio ini. Kita jaga jarak sosial dengan kita buat Google Meet cikgu. Dengan adik-adik daripada SMK Siaran Sungai Buloh. Jom kita perkenalkan mereka. Hai. Munculkan diri anda adik-adik. Ya, hai. Assalamualaikum. Hai. Semua okey? Buka mic masing-masing. Hai. Macam mana semua? Ini calon-calon SPM 2020 ya? Betul. Yang akan mengambil peperiksaan pada 10 Mac ini. Macam mana perasaan semua? Okey? Berdebar? Kalau agak-agak bersedia dengan kertas, berdebarlah. Agak-agak bersedia, boleh beri thumbs up ke Dinisa? Kalau dah bersedia untuk 10 Mac ini. Ada yang tak bersedia ke? Okey, baiklah. Cikgu, mungkin kita boleh berkenalan sekejap dengan adik-adik kita. Ini semua murid-murid cikgu ya? Ya, anak murid silakan saya. cikgu. Siapa yang ada dengan kita? Okey, boleh perkenalkan diri masing-masing? Kita mulakan dengan Lee Oscar di atas sana. You boleh turn on microphone you ya. Okey. Selamat sejahtera. Nama saya Lee Kit daripada sekolah SMK Sarawak. Okey, baiklah. Seterusnya kita perkenalkan diri kepada Cik Munirah ya di sebelah sana. Selamat sejahtera, nama saya Cik Munirah binti Muhammad Ali daripada SMK Sarawak. Silakan. Nama saya Nur Adlida daripada SMK Sarawak. Okey, seterusnya. Silakan Iqbal. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Iqbal daripada SMK Seramas. Ya. Seterusnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Farisha Damia daripada SMK Seramas. Dan yang terakhir, siapa rakan kita ni? Selamat sejahtera. Nama saya Lometing daripada SMK Seramas. Ya, terima kasih adik-adik daripada SMK Seramas. Adik-adik dapat lihat ya di rumah mereka semua letakkan tangan di dada di mana kita mengamalkan norma baharu. Nanti di sekolah boleh ucap selamat pada cikgu letak tangan di dada. Begitu. Baiklah cikgu, agaknya kita ni nak betul-betul memecut lagi 2 hari. Ada yang berdebar, ada yang macam saya dah bersedia. Jadi betul ke mereka dah bersedia? Kita teruskan cikgu, silakan. Okey, alhamdulillah pada hari ini kita akan berada pada slot pecutan NMATS. Okey, ini berdata saya. Okey, tarikh peperiksaan 10 Mac, kod kertas ialah 3472. Okey, format peperiksaan seperti yang anda sedia maklum. Okey, bilangan kertas kita ada 2 lah. Kertas 1, peruntukan masa 2 jam. Kertas 2, 2 jam 30 minit. Kertas 1 ada 25 soalan, wajib jawab semua. Okey, kertas 2 pula terbahagi kepada 3 bahagian. Bahagian A, 6 soalan, jawab semua. Bahagian B, jawab 4 soalan daripada 5. Dan bahagian C, jawab 2 soalan daripada 4. Di mana anda nak menjawab soalan kertas 1 dalam kertas soalan dan kertas 2 dalam buku jawapan. Jadi, ingat, perkara penting, baca soalan dengan teliti. Okey, ikut arahan. Mulakan dengan soalan kegemaran anda. Okey, tunjukkan jalan kerja dengan jelas.
kerana jalan kerja membantu anda mendapatkan markah. Okey, pilih rumus yang betul, bukan salin rumus, memasukkan ke dalam rumus yang betul, menggantikan. Jawapan akhir mestilah dalam bentuk termudah. Contohnya 2/4 kita boleh kecilkan jadi 1/2. Dan jawapan akhir hendaklah betul untuk 4 angka bererti atau ikut arahan yang diberikan dalam soalan. Contoh arahan, hitungkan guna pi sama dengan 3.142. Kena gunalah, jangan tekan kalkulator punya simbol pi, kena guna 3.142. Okey, matlamat cikgu pada hari ini ialah untuk mengimbas kembali beberapa tajuk. Okey, sebagai persediaanlah. Jadi dekat sini, okey, sebelum peperiksaan, okey, anda dah semua tahu ada 21 bab dan kita nak tahu apa dimaksudkan dengan kuasai tajuk. Okey, kuasai tajuk dekat sini ialah kita tahu semua kandungan tajuk, terutama tajuk pilihan anda. Okey, istilah, kata kunci, kemahiran, konsep. Dalam peperiksaan, kadang-kadang murid tidak faham soalan. Apa yang dimaksudkan dengan memahami soalan? Okey, iaitu sebenarnya apa yang diberi, apa yang dicari. Okey, murid saya nak tanya, okey, berapakah rumus yang diberikan dalam kertas soalan? Okey, siapa nak jawab? 52, teacher. Okey, bagus. Tahniah. Kita ada 52 formula rumus dan ada yang diberi dan ada juga yang dihafal. Okey, jadi sekarang ni kita akan membincangkan beberapa tajuk untuk mengimbas kembali. Okey, dah bersedia? Murid sekalian? Yes. Okey. Okey, jadi ini ialah bab fungsi. Okey, rajah menunjukkan hubungan antara set M dan N. Okey. Saya minta murid sekalian untuk menjawab soalan A dan B ini. Semua terus ambil pen dan kertas, cikgu. Okey, jawab. Saya nak kena jawab ke? Tulis N. Okey, mana X saya? Nisa pun boleh jawab sebenarnya. Ya. Sebab dia macam ikut pola kan. Boleh, kita boleh baca. Sekejap, saya kena perhatikan betul-betul. Mungkin cikgu ada perkara yang nak kongsikan sementara mereka menjawab soalan. Okey, seperti yang kita tahu, dalam bab fungsi ni ada pelbagai soalan boleh ditanya. Okay. Yang nombor 1 tu mungkin cikgu boleh jelaskan nilai K tu sebab saya nampak ada 2 anak ini di situ. ya. Jadi murid dia akan cuba teka. Ya. Berdasarkan pola negatif 4 pergi 17. Ini jadi dia akan cubalah meneka apa nilai K tersebut. Dia daripada pattern yang diberi objek kepada image. Kalau soalan fungsi ni biasa keluar di kertas berapa, cikgu? Dia boleh keluar kertas 1 dan kertas 2. Kertas 1 tu selalunya akan keluarlah kebiasaannya. Kertas 2 tu mungkin. Kita tak pastilah. Ya. Okay. Ada tak di antara kawan-kawan kita yang dah sudah menjawab soalan? Okey, dah sudah mana tu ada yang jawab laju dan pantas ke? Okey, saya masih lagi mengira ni. Okey, alamak, terbagi soalan. Okey. Sekarang ni adakah anda semua dapat jawapan seperti yang dipaparkan? Nilai K berapa anda dapat? 10. Okey, bagus. Okey, julat hubungan? 5, 10, 17. Okey, dekat sini jangan lupa curly braces. Okey, jangan tertinggal curly braces. Okey, jenis hubungan? Banyak kepada satu. Okey, banyak kepada satu. Kalau tengok ini macam ada tanda lebih besar, selalunya tipsnya kalau kita nampak simbol macam ni, kita tahu banyak kepada satu. Okey, image bagi negatif 3? 10. Okey, objek bagi 17? Negatif 4. Okey, ungkapkan hubungan ini itu dalam bentuk pasangan tertib. Okey, siapa nak jawab? Negatif 4, 17. Negatif 3, 10. Negatif 2, 5. 2, 5. 3, 10, 4, 17. Okey, terima kasih Farisha. Jangan lupa sekali lagi curly braces kat sini. Okey, jadi macam saya bercakap dengan host tadi, pelbagai soalan boleh ditanya. Okey, selain daripada itu, okey, senarai semak yang penting ialah dalam bab fungsi kita tengok kita ada hubungan. Dekat sini anda tahu anda boleh mewakilkan suatu hubungan,
menentukan domain, kodomain, objek, imej, julat, jenis hubungan dan fungsi mutlak. Fungsi. Apa itu fungsi? Tata tanda fungsi, menentukan imej suatu fungsi apabila objek diberi dan sebaliknya. Fungsi gubahan. Bagaimana pula nak cari fungsi gubahan? Okey, mencari satu fungsi jika diberi fungsi gubahan dan salah satu fungsinya. Kena tahulah. Fungsi songsang. Okey, mencari nilai dalam domain yang sepadan dengan sesuatu nilai dalam julat melalui pemetaan songsangan apabila fungsi diberi. Bagaimana nak cari fungsi songsang secara algebra dan syarat kewujudan fungsi songsang. Ini perkara yang pelajar perlu kuasai. Itu yang saya masukkan dengan kuasai tajuk tadi. Okey, boleh kita pergi ke bab seterusnya iaitu persamaan kuadratik. Boleh murid? Okey. Okey, cuba jawab. Saya pun sama berdebar ni cikgu. Macam saya pula yang nak duduk peperiksaan ni. Adik-adik kita sedang menjawab soalan yang berbunyi 2x kuasa 2 sama dengan M. Persamaan kuadratik 2x kuasa 2 sama dengan mx kuasa 2 tolak 4 dalam kurungan x tambah 2 tutup kurungan mempunyai dua punca berbeza. Cari julat nilai M. Cikgu, saya nak tanya, kalau soalan macam ni, dia akan ada satu kata kunci yang membuatkan pelajar tahu, oh ini apa yang dicari. Betul, itulah tadi kita dah cakap kan, pelajar perlu tahu istilah kata kunci. Jadi dekat sini ada kata kunci menyebabkan dia tahu apa langkah seterusnya. Okey. Saya dah nampak tapi saya tak pasti. Takut nanti salah nanti. Alamak. Tak apa, kita sama-sama belajar ya. Yang kalau jawab soalan tu salah macam Nisa, tak apa, kita sama belajar. Saya rasa kata kunci dia mungkin dia ada dua punca berbeza. Bagus. Betul. Dua punca berbeza adalah kata kunci. Jadi itu yang membantu pelajar, murid-murid untuk mengetahui apa yang dicari. Langkah seterusnya. Langkah seterusnya. Ada yang dah siap ke? Okey, boleh paparkan jawapan bagi siapa yang dah siap? Siapa yang dah tulis tu boleh tunjuk jawapan di skrin anda. Wah, saya baru baris kedua, cikgu. Mereka dah di bawah sana. Okey. Maknanya kita tengok jawapan. Okey, dekat sini kata kunci. Tadi kita kata kunci kan, mempunyai dua punca berbeza atau has two different roots. Okey, jadi bila ada kata kunci, kita terus tahu kita kena guna rumus B kuasa 2 tolak 4 AC lebih besar dari kosong. Tapi ini adalah persamaan kuadratik. Jadi kita kena samakan dulu dengan kosong. Lepas tu A kita ialah sebelah X kuasa 2 iaitu 2 tolak M. Okey, B kita sebelah X. Dan C kita tak ada huruf X dekat sebelah lah. Dan bila kita dah tahu apa A, B dan C, kita menggantikan ke dalam rumus dengan betul. Okey, dan itulah kita akan dapat jawapan M lebih besar daripada 3/2. Okey. Boleh? Masih mengikuti? Boleh, Yang di rumah pun diharap masih mengikuti, sama macam saya, sedikit perlahan tak mengapa, kita sama-sama belajar. Okey, bab seterusnya fungsi kuadratik. Okey, jadi kalau anda tengok, Rajah menunjukkan graf Y A X tolak P kuasa 2 tambah Q. Okey, ini adalah bentuk vertex dengan keadaan A, P dan Q ialah pemalar. Garis lurus Y sama dengan negatif 8 ialah tangent kepada lengkung pada titik H. Okey, jadi nyatakan koordinat H, cari nilai A. Soalan begini akan ada kata kunci juga kan, cikgu kan? Di mana dia dah beri... Daripada maklumat ni, dia akan dapat tafsirkan graf. Ya. Yang di rumah sama-sama melukislah. Kita punya tu kiralah berapa. Ada informasi apa yang ada di sana. Y sama dengan... Okey. Wah. Saya cuba. Saya kena compete dengan kelajuan murid-murid ni. Tambah Q. Baiklah. Biasa soalan begini, kalau keluar di kertas 2, mereka akan melampirkan... Selalunya di kertas 1. Biasa kertas 1. 3 markah. 3 markah. Jadi mereka akan jawab secara objektif. Dalam dia objektif bersutur. Jadi dalam kertas soalan. Tapi dia kena buat jalan kerja lah. Sebab membantu dia dapat markah lah. Kalau dia ada silap mana-mana kan. Tapi kalau konsep betul, okey, jadi dia kena jalan kerja jugalah. Okay. Kalau jalan kerja lah cikgu, boleh katakan tiba-tiba jalan kerja tu tak berapa tepat tapi jawapan akhir dia tepat. Macam mana cikgu?
Sebenarnya itu bergantung pada sistem lembaga peperiksaan. Jadi kita tak tahu setahun ni macam mana sistem dia. Jadi kita tak boleh nak cakap benda yang tidak menjanjikan apa-apa kan. Ada yang dah siap? Nampak semua dah bersedia nak jawab. Jadi boleh angkat jawapan anda. Apa koordinat H? Boleh sebutkan pada saya koordinat H? Siapa boleh sebutkan koordinat sebutkan. H? 3 negatif 8. Okey, 3 negatif 8. Okey, kita tengok. Okey, dekat sini seperti anda ketahui tadi, okey. Bentuk vertex, ni bentuk vertex, okey, graf senyum. Okey. Jadi H kat sini adalah di tengah-tengah tau, simetri. Jadi X sama dengan negatif 1 campur 7/2 sama dengan 3. Jadi X sama dengan 3. Dan dalam slide ini juga, dia nyatakan Y sama dengan negatif 8 tangent. Kita tahu kalau garis tangent kepada lengkung, dekat sinilah Y sama dengan negatif 8. Jadi itulah koordinat H, 3 negatif 8. Diingatkan kalau koordinat tolong buat bracket. Okey, dan yang B pula, nyatakan nilai A. Okey, nyatakan nilai A. Kita ada 3 koordinat. Nampak kat sini negatif 10, 70 dengan H tadi 3 negatif 8. Kenapa kita tidak menggantikan 3 negatif 8 ke dalam persamaan vertex kita ni? Sebab bila kita gantikan 3, kita akan dapat nilai kosong dan kita tak dapatlah jawapan untuk A. Jadi dekat sini cikgu pilih satu je koordinat iaitu 70 dan bila ganti cikgu dapat jawapan A sama dengan 1/2. Semua okey ya? Okey, semua boleh lagi? Boleh kita teruskan kepada soalan seterusnya? Tersenyum je anak-anak murid cikgu. Okey, jadi apa yang penting dalam bab persamaan kuadratik? Okey, kalau kaedah menentukan punca, awak kena tahulah penggantian, pemfaktoran, penyempurnaan kuasa 2 ataupun completing the square, rumus kuadratik. Buat betul-betul rumus kuadratik ni. Okey, pembentukan persamaan kuadratik, persamaan umum X kuasa 2 tolak hasil tambah punca X tambah hasil darab punca sama dengan kosong. Soalan yang dia boleh tanya, okey, mungkin dia bagi dua punca atau dia bagi salah satu punca atau dia minta diberi punca-punca baharu. Okey, kalau penentuan jenis punca pula, ada 3 lah formula kat sini. Kalau 2 punca berbeza, B kuasa 2 tolak 4 AC lebih besar dari kosong. Kalau 2 punca sama, B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan kosong. Kalau tiada punca, B kuasa 2 tolak 4 AC kurang kosong. Okey, kalau bab fungsi kuadratik, kita tahu ada 2 jenis graf. Ini graf senyum, ini pula graf masam. Sebenarnya graf senyum ni adalah A lebih besar daripada kosong nilainya. Ini pula A kurang daripada kosong. Ini adalah paksi simetri. Okey, hubungan antara pembeza layan dengan kedudukan graf, kita kena tahulah kalau lebih besar daripada kosong macam mana. Sama dengan kosong macam mana? Kurang daripada kosong macam mana? Okey, nilai minimum dan nilai maksimum. Okey, ini bentuk vertex. Bila kita tahu A kita lebih besar dari kosong, kita tahu nilai minimum kita ialah Q. Dan apabila X sama dengan negatif P. Kalau graf kita A kurang dari kosong, nilai maksimum, Q ni dah jadi nilai maksimum pula. Apabila X sama dengan negatif P. Okey, faham? Murid-murid? Faham, Syah. Okey, seorang jawab. Faham. Okey. Boleh kita teruskan kemudian. Ini bab favourite tadi Farisha sebut. Indeks dan logaritma. Okey, saya minta anda semua buat soalan indeks dan logaritma. Saya sama sekali terdiam cikgu nak menjawab soalan penyepasal. Diharapkan yang penonton di rumah pun sama-sama buat latihan to be yang diberikan oleh Cikgu Nubaiti. Kita tengok jawapan. Boleh sama-sama cuba di rumah buat. sama-sama buat. Sama-sama buat. Sama-sama buat dengan rakan-rakan kita daripada SMK Seramas. Semua terus fokus masing-masing. Macam mana lah agaknya fokus. Ini latih to be. Nanti jawab soalan nanti mukanya macam mana nanti. Berkerut-kerut dahi menjawabnya ya. Jangan risau nanti masuk sekolah ikut SOP yang ditetapkan kan. Masih menjawab soalan. Agak-agaknya satu soalan berapa lama masa yang pelajar murid
boleh habiskan masa dekat satu soalan tu, cikgu? Dia tengok kalau soalan kebat dia akan masih lama sikit. Jadi kita kalau dah nak pecutan ni selalunya setiap pelajar dia ada peruntukan masa masing-masing. Dia tahulah macam mana dia nak anggarkan berapa minit dia buat. Selalunya kita akan cakap 3 markah 3 minit itu ikut kelajuan lah. Tapi kalau kebat dia akan baca lagi lebih data-data ni kan. Okey, dah sudah? Ada yang dah sudah? Dah, Aisyah. Okey. Jadi kalau kita tengok kat sini diberi log 8 asas X sama dengan M. Soalan A kalau anda tengok log 64 asas X. Okey, asasnya sama. Okey, asasnya sama, anda kena fikir 64. Okey, 64 ni 8 ni kita nak jadikan apa 64? Anda tahulah 8 kuasa 2. Jadi kita akan apply hukum log kat sini. 2 ni bawa turun ke bawah. Okey, jadi log 8 asas X ini, okey, sama dengan hin yang diberi. Selalunya saya panggil ini hin, okey. Jadi ini adalah M, okey, itulah 2M. Okey, bagi soalan B pula, dekat sini jelas log 512 X kuasa 2 asas 8. Okey, tapi hin diberi adalah asas X. Jadi perkara pertama pelajar perlu buat ialah tukar asas. Macam mana nak tukar asas? 512X kuasa 2 per dengan kita nak asas X kan? Jadi kita tukar kat sini asas X lah. Lepas tu per dengan log 8 asas X. Dekat sini kita apply lagi hukum log iaitu darab. Darab jadi apa? Tambah. Okey, darab jadi tambah. Okey, dekat sini kita teka lagi. Boleh tak 512 ni kita kaitkan dengan 8? Oh, rupanya 8 kuasa 3 ni 512. Dan okey, kita tahu bila kuasa hukum lagi kita apply lagi, kita turunkan ke bawah. Okey, dan dekat sini kita boleh gantikan log 8 asas X atau M. Jadi jawapan dia 3M campur 2 per M. Adakah murid-murid dapat jawapan yang sama dengan saya? Dapat je. Dapat. Okey, bagus. Tahniah. Anda pasti. Ya, betul lah tu. Okey. Boleh kita teruskan lagi? Silakan, cikgu. Okey, jadi dalam bab indeks dengan logaritma, okey, apa yang anda perlu tahu kalau soalan menyebabkan selesaikan persamaan melibatkan indeks, kena tahu hukum indeks, adakah sama asas, tak sama asas. Kalau tak sama asas, kita tahu kita guna log. Kadang-kadang kita memfakturkan. Okey, kalau selesaikan persamaan melibatkan log pun sama. Adakah sama asas, lain asas, dan kita mesti applykan hukum log. Kadang-kadang kalau dalam logaritma soalan dia adalah ungkapkan dalam sebutan. Jadi kita mesti applykanlah semua hukum log yang kita belajar. Dekat sini n sama dengan a kuasa x. Kalau kita tukar kepada log dia akan jadi log n asas a sama dengan x. Ini adalah tukar asas. Okey, kalau tukar asas kita nak base yang kita nak. Jadi log B ke atas ni, log B asas C per dengan log A asas C. Dengan syarat A lebih besar daripada 0 dan A tidak sama dengan 1. Masih lagi boleh mengikuti anak murid? Boleh lagi? Masih okey lagi. Masih lagi okey Okey. Okey, ini adalah bab sukatan membulat. Okey. Sukatan membulat kat sini. Okey, saya bacakan sedikit soalannya. Rajah menunjukkan sektor OPQ berpusat O dengan jejari 21 cm. Titik R pada OP dengan nisbah OR, nisbah OP sama dengan 4 nisbah 7. Okey, guna pi. Tadi kan kita cakap ikut arahan tadi kan? Dah dinyatakan pi sama dengan 3.142. Soalannya, hitung nilai theta dalam radian, perimeter kawasan belorik, inilah kawasan belorik, luas kawasan belorik. Okey. Soalan ni memberi markah yang banyak. Berapa tu, cikgu? Soalan ni dia boleh beri dalam 8 ke 10 markah. 8 ke 10 markah. Jadi, walaupun nampak simple tapi dia soalannya ada 3 tapi jawapan yang banyak tu yang kita nak kena tackle, cikgu kan, supaya dekat situlah kita skor. Tadi saya ada baca memilih soalan kegemaran terlebih dahulu. Kenapa, cikgu? Mungkin boleh kongsikan sikit. Contohnya dalam kertas 2, pelajar dia akan memilih bahagian C dahulu kerana lebih mudah. Jadi
kita tak nak kelang kabut. Jadi kita akan cakap, mulakan dengan soalan kegemaran. Jadi bila soalan kegemaran dia buat, jadi dia akan rasa tenang masa dalam peperiksaan, boleh menjawab soalan-soalan. Selalunya mereka akan menjawab soalan dalam bahagian C dahululah, dalam buku jawapan. Ya. Ada yang dah sudah? Dan selalunya kalau soalan yang panjang ni memang memakan masa sikit. Ya, makan masa sedikit. Tak mengapa. Tadi bahagian C ada 4 soalan di mana pelajar murid perlu memilih 2 sahaja. Tapi boleh jawab semua kalau ada peruntukan masa lah. Kalau yakin kalau pelajar jawab semua tu, nanti dia akan kira markah daripada... Kita akan pilih yang terbaik. Yang terbaik. Jadi markah dalam matematik tambahan ni, kertas 1 campur kertas 2 ialah 180 markah. 80 kertas 1, kertas 2 100 markah. 100 markah. Dekat sini saja dah mungkin 8 ke 10 markah. Tak termasuk kertas 1 lagi. Ada lagi kertas 1. Ya, mungkin boleh fokus pada soalan yang anda yakin jawab supaya macam cikgu katakan tadi, lebih tenang, bila dah confident, okey tadi dah boleh jawab. Yang seterusnya tu lebih, orang kata apa, bersedia. Okey, apa seterusnya? Kalau saya dah nangis kot kat situ. Jangan nangis ya adik-adik yang menjawab soalan peperiksaan. Tenang-tenang je ya. Cikgu pun hari ini banyak tips yang dikongsikan. Biasa di soalan yang begini, ada yang... Kita tengok dulu. Berapa jawapan nilai theta? Silakan. Nilai theta berapa anda dapat? 0.9627 radian. Okey. Okey, kita tengok untuk soalan A. Okey. Dari gambar rajah tadi, okey, sebenarnya kita guna konsep perkadaran, okey. Diberi jejari 21 tapi dibagi nisbah 4/3. Jadi 21 kat sini bahagi 7. Jadi anda dapat 3. 3 darab 4, 12. Jadi kita tahulah OR ni 12 cm. 3 darab 3, 9. Kita tahulah RP ni 9. Daripada perkadaran ni, saya keluarkan kepada segitiga bersudut tegak. Bila segitiga bersudut tegak, kita nak cari sudut, kita boleh guna SOHCAHTOA. Jadi kat sini anda nampak kita ada sebelahan dengan hypotenuse. Jadi kita guna cos theta. Cos theta sama dengan sebelahan per hypotenuse. Okey, anda semua akan dapat 55.15 darjah. Ingat, bab ini kita mesti menggunakan unit radian. Jadi jangan lupa tukar kepada unit radian. 55.15 per 180 darab 3.142. Ikut arahan. Tadi kan kita dah cakap pi sama dengan 3.142. Dan dekat sini pun jangan lupa 4 angka bererti. Jadi 0.9627. Okey, perimeter pula bagaimana murid-murid? Berapa jawapan anda? 46.45. Okey. Dekat sini saya nak bagi tips sikit. Okey, kalau perimeter, kita tahu perimeter kawasan Belorek, jadi kita senaraikan atau saya cakap dengan selalunya pelajar-pelajar, kita listkan apa yang kita nak. RP campur PQ campur QR. Jadi RP tadi, kalau kita tengok, kita tahu RP kita 9. Okey, kalau RPQ lengkok kena guna formula R theta. Jadi R anda 21, theta 0.9627. Dan QR, kalau kita tengok tadi, kita punya segitiga yang kita keluarkan, nampak tak? Ini kita boleh guna teorem Pythagoras. Okey? Jadi 21 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2 punca kuasa. Jadi kita pun tambah dapatlah jawapan 46.45 cm. Okey, bagaimana pula dengan luas murid-murid? 108.87 cm². Okey, kita tengok. Okey, luas pun saya ada tips. Okey, luas saya tipsnya luas lukis. Bermaksud sektor ini kita tolak dengan segitiga yang tak berlorek dan kita akan dapat kawasan berlorek. Jadi luas sektor apa rumusnya? Setengah R kuasa 2 theta. Tolak ini kita boleh guna setengah darab tapak darab tinggi. Dan dapatlah jawapannya 108.87. Macam saya cakap tadi, okey, untuk bab sukatan membulat, tahu cari sudut, mencari panjang lengkok atau lilitan, mencari luas sektor, luas segitiga atau temberen. Tips tadi, kalau perimeter, kita list. Kalau luas, kita lukis. Okey. Okey, masih kita boleh teruskan kepada bab seterusnya? Silakan cikgu. Okey, Mereka masih boleh. lagi.
Okey, janjang. Saya rasa Nisa pernah dengar kan? Janjang. Kalau pada pengetahuan saya mungkin jeng-jeng-jeng apa tu kan. Okey, dekat sini kita tengok diberi bahawa P2 dan Q ialah 3 sebutan pertama. Dah bagi tahu siap-siap sini. Janjang geometri. Jadi janjang geometri dan sekarang Nisa, soalan selalunya mesti ungkapkan dalam sebutan Q. Dia mesti suruh kita buat dalam sebutan. Dah kurang mengira lah menggunakan kalkulator. Dia nak kita faham konsep, apply kan. Tapi dia bagilah beberapa pemboleh ubah untuk kita ungkapkan. Okey, soalan pertama dia nak sebutan pertama dengan nisbah sepunya janjang. Soalan seterusnya hasil tambah hingga ke tak terhinggaan janjang itu. Silakan adik-adik kita menjawab soalan juga di rumah samalah. Kita menulis berapa nilai, baca soalan ya cikgu kan, fahamkan soalan. Fahamkan, dia tulis janjang geometri, jangan tersilap rumus. Rumus janjang geometri dia beri dalam kertas soalan. Kalau dia tersilap rumus tu, dia boleh pergi pada rumus apa cikgu? Memang dekat sini dia orang akan terus dapat kesan itu adalah rumus janjang geometri. Sebab dah biasa kita buatkan, cikgu dah bagi latih to be selalu. Dan ni tinggal lagi 2 hari kan. Jangan risau, jangan takut. Jangan takut, jangan jadi macam Nisa. Jangan jadi macam Nisa. Ya, takut ni. Masih ada masa lagi. Saya tengok adik-adik kita di sini cikgu, mereka yakin boleh jawab soalan cikgu, yakin. Maknanya mereka tak takut dan diharapkan bersedialah hendaknya untuk menjawab. Juga adik-adik di rumah, jangan takut ikuti. Cikgu dah bagi tips setakat ini agak banyak tadi saya tengok kan. Jadi ambil nota, sama-sama latihan to be. Kita pun tunggu rakan-rakan kita menjawab soalan janjang. Okey, dah dapat jawapan untuk A? A equals to 4 over Q. Okey, sum to infinity? 8 per 2Q minus Q square. Okey, Wenkit dapat sama Wenkit? Okey. Mating? Okey. Mating berdapat yang sama. Okey, jadi dekat sini kita tahu janjang geometri. Jadi bila janjang geometri jangan tersilap tulis ya. Nisbah sepunya R. Okey, jadi R ialah sebutan selepas bahagi sebutan sebelum. Okey, jadi dekat sini kita tahu 2 per P. P kita adalah A tadi, sebutan pertama tadi. Dan kita tahu kita nak ungkapkan dalam sebutan Q. Jadi dekat sini A sama dengan 4 per Q. Jadi R kita terus je ambil terus Q per 2. Okey. Dekat sini rumus sum to infinity, kita terus menggantikan ke dalam formula yang betul. Kita tahu A kita berapa dan R kita berapa dan awak dapatlah jawapan 8 per 2Q tolak Q kuasa 2. Okey, dalam bab janjang, okey, kita ada 2 ya. Janjang aritmetik dengan janjang geometri. Janjang aritmetik ini dia punya jujukan A campur D, A campur 2D. Dan kita guna beza sepunya huruf D. Di mana sebutan selepas tolak sebutan sebelum. Kalau kita nak cari sebutan, A campur N tolak 1D. Okey, hasil tambah ada 3 rumus. Kalau anda tengok sini. Rumus pertama, N per 2, 2A campur N tolak 1D. Rumus kedua, N per 2A campur TN. Dan rumus ketiga, N per 2A campur L. L ini adalah last term. Okay? Guna ikut apa yang diberi dalam maklumat lah. Okay. Dan kalau diberi hasil tambah, kita nak cari sebutan hasil tambah selepas tolak sebutan hasil tambah sebutan sebelum. Kalau kita nak cari T. Dan janjang geometri yang tadi anda buat tadi, jujukannya ialah AR kuasa 2. Diwakili nisbah sepunya R. Sebutan selepas bahagi sebutan sebelum. Rumus untuk sebutan AR kuasa N tolak 1. Okey, hasil tambah ada 2. Kalau R kurang daripada 1, A 1 tolak R kuasa N per 1 tolak R. Kalau R lebih besar daripada 1, kita gunakan A R kuasa N tolak 1 per R tolak 1. Okey, hasil tambah ke tak terhingga atau sum to infinity. Rumusnya ialah A per 1 tolak R di mana R kurang daripada 1.
Selalunya lah soalan yang berkaitan dengan sum to infinity ialah nombor perpuluhan dijadikan pecahan termudah, recurring decimal. Ini contoh recurring decimal. 0.151515. Okey. Semua okey ya? Semua okey? Agak terkesima masing-masing apabila cikgu menerangkan. Faham? Saya percaya mereka faham. Sekalian faham, Adlina? Alright. Okay. Saya rasa saya faham setakat ini. Mungkin saya boleh sama-sama mengikuti atau menduduki kereta SPM. Wah, 1 jam setengah dengan Cikgu Nurbaiti terus boleh jawab ya Cikgu ya. Diharapkan yang di rumah juga pun sama-sama kekal fokus dengan kita Cikgu ya. Oh, setakat ini dah belajar fungsi, janjang, ada pula janjang geometri, aritmetik. Saya rasa macam wah gitu. Sukatan membulat. Sebenarnya dah banyak membulat. dah bagi markah dekat situ sebenarnya. Kat situ pun dah banyak bagi markah. Jadi yang penting fahami soalan anda. Apa yang diberi. Apa yang diberi. Apa yang dicari. Pastikan baca soalan itu betul-betul. Ada informasi yang dah diberi, gunakan untuk kira-kira jangan tersilap guna. Contohnya janjang geometri ni bahasa punya R. Ya, rumus dia dan sebagainya. Kita ada apa lepas ni Cikgu? Okey, seterusnya kita akan pergi kepada hukum linear. Okey, hukum linear dekat sini anda tahu ni 10 markah. Banyak kan 10 markah kan? Jadi perkara pertama dalam hukum linear kita nampak sini kita diberi jadual. Baik. Okey. Bila diberi jadual ini adalah hubungan persamaan tak linear. Daripada jadual ni kita kena buat jadual yang baru. Kita kena buat jadual baru, kita kena tengok kata kunci. Apa kata kunci dia? Plot XY melawan X. Okey. Jadi dekat sini murid-murid, saya nak anda buat jadual baru bagi plot XY melawan X. Daripada yang tidak linear tadi tu menjadi jadual baru. Daripada tak linear ni kita nak jadikan linear. Jadi kita kena buat jadual baru. Okey. Jadual baru ni kita punya kata kunci nak buat jadual baru ialah kita nampak plot XY melawan X. Okey. Jadi informasi itu sudah ada, kata kunci pun dah jumpa. Ya. Pastikan anda jawab dengan betul. Rakan-rakan kita pun fokus menjawab. Okey. Jadi perkara pertama bila jawab soalan ni buat jadual baru, tengok kata kunci. Soalan ni memang banyak markah lah, 10 markah. 10 markah. 10 markah. Daripada kertas. Kalau kertas 2, 100 markah tadi dah 8 ke 10. Soalan tadi soalan sukatan membulat. Sukatan membulat, maaf. Kalau yang ini 10 lagi. Nampak tak sebenarnya kalau faham konsep, rumus yang betul, dapat jawab dengan baik, senang dapat markah cikgu kan? Okey. Saya yakin murid dah buat jadual baru. Ya. Okey, jadi bila dekat sini ini adalah jadual baru. Daripada jadual ni kita tahu tadi XY ni paksi Y kita lah. Melawan X. Dekat sini cikgu nak ingatkan sekurang-kurangnya 2 tempat perpuluhan. Okey. Kalau dekat sini kita nampak seterusnya lukis garis lurus penyuaian terbaik. Apa itu garis lurus penyuaian terbaik? Line of best fit. Kalau tengok gambar Raja A ni, betul. Okey, B pula salah, iaitu bilangan titik yang tidak terletak pada garis lurus penyuaian terbaik mesti lebih kurang seimbang. Jadi kat sini kan gambar Raja A, anda tengok kan? Okey, ini ke atas, ni kat bawah, seimbang lah kan? Dan pada B, dua-dua dekat atas. Okey. Jadi ini adalah graf yang telah dilukis lah. Okey, graf yang telah dilukis. Pastikan memotong paksi Y. Okey, pastikan memotong paksi Y. Jadi ini adalah garis lurus penyuaian terbaiknya. Jadi kalau kita nak cari, kalau kita tengok soalannya, dari graf anda, dekat sinilah persamaan tak linear kita tukar kepada persamaan linear, di mana kita tahu punca kuasa H ialah kecerunan. Okey, jadi dekat sini cikgu ambil daripada graf, cikgu ambil titik pertama. Okey, titik selalunya cikgu ambil titik last dengan titik pertama ataupun titik yang berada pada garisan lah tersebut. Jadi cikgu pun dapat nilai H sama dengan 51.36. Dan bagi nilai pintasan pula, semua kena rujuk sebab soalan tulis berdasarkan graf. Jadi dekat sini kita baca apa yang memotong paksi Y dan dapat negatif 4, kita gantikan. Dan jangan lupa 4 angka
bererti. Okey, jangan lupa 4 angka bererti. Okey, macam soalan ini ada special sikit, dia ada kesilapan. Okey, tapi senarai semak untuk bab ini, okey, kita kena tahu penukaran bentuk linear. Okey, pembentukan persamaan Y sama dengan MX plus C. Okey, kalau kita nak tentukan nilai-nilai permalam macam tadi H dengan nilai K, kita mesti membandingkan perbandingan. Lepas tu penentuan maklumat berdasarkan garis lurus penyuaian terbaik yang kita dapat tadi. Kemudian persamaan garis lurus penyuaian terbaik. Selalunya dalam soalan dua saja. Sama ada dia bagi graf log atau bukan log. Tapi kita tak tahulah yang mana satu masuk antara tu saja. Bersedia je lah ya adik-adik semua. Rasanya semua dah banyak sangat input yang kita dah beri setakat ini. Banyak topik-topik yang kita dah cover cikgu ya. Dan tips juga petua. Ada terselit-terselit tu rahsia-rahsia kan. Jadi beri perhatian lebih. Kawan-kawan kita pun sudah sama-sama membuat latihan to be yang cikgu sediakan. Dan di rumah pun kekal bersama kami. Mungkin ada yang nak kena minum air dulu ni. Nak kena ada serap lagi input-input yang akan datang ni. Jangan ke mana-mana, kita berehat sebentar kembali selepas ini. Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM. Kekal fokus bersama kami di Road to Success SPM 2020. Masih bersama Cikgu Nurbaiti dan rakan-rakan daripada SMK Seramas Sungai Buloh. Topik kita, subjek kita pada hari ini adalah matematik tambahan pecutan kerana 10 Mac ini. Calon-calon SPM 2020 akan menduduki peperiksaan matematik tambahan. Tadi kita dah sudahi sebelum berehat tadi topik hukum linear. Jadi kita nak teruskan cikgu. Apa topik seterusnya cikgu? Silakan. Okey, topik seterusnya ialah taburan kebarangkalian. Okey, taburan kebarangkalian ada dua, iaitu taburan binomial dengan taburan normal. Okey, mari kita lihat soalannya. Okey, jadi soalan yang diberikan, Rajah menunjukkan graf sebuah taburan binomial bagi pemboleh ubah rawat diskrit X. Okey, diberi bahawa Px kurang 3 sama dengan 0.5688. Cari nilai H. B pula cari X lebih besar dari 3. Okey, dekat sini murid kena mentafsir graf taburan binomial. Ya. So graf yang diberi, murid perlu tafsir dan mendapatkan jawapan dari, kepada soalan yang telah diberikan. Dan menggunakan informasi yang ada cikgu. Ya. Ya. Baca soalan jangan terlampau gementar, tiba-tiba tersalah baca. Saya macam nampak nombor tu lain je kan. Okay, baca informasi yang diberikan, tafsirkan graf dan boleh jawab soalan insya-Allah. Nilai H cikgu ya. Saya kiralah sekali ya. Nilai H di mana tu? Okey. Wah, graf ni kalau saya lukis balik ni kat sini. Biasanya kalau soalan begini kan cikgu, agak-agak berapa lama yang mereka perlu habiskan masa? Adakah yang soalan sebegini agak panjang atau pendek? Tak pendek. Yang ni pendek ini selalunya masuk dalam kertas satu. Kertas satu. Jadi kalau kertas satu, kalau soalan macam ni mungkin dalam 3 minit. Dia selalunya satu markah 1.5 minit peruntukan masa. Tapi tengoklah kalau pelajar tu dia selalu praktis kan. Jadi dia dah okey, ni dah terus tahu apa nak cari. Dia tengok je dia dah tahu dah apa nak cari. Ya, yang penting banyakkan latih to be ya, supaya tidak salah menggunakan rumus dan sebagainya. Setiap hari kena praktis lah. Ada yang dah sudah? Nampak dah berhenti menulis masing-masing? Okey. Okey. Boleh tak anda paparkan jawapan nilai H? Nilai H anda berapa? Okey, anda paparkan. Silakan tunjuk. Ya. Okey, H sama dengan 0.3151 ya. Iqbal jawapannya? Okey. 2. Ada 0.2181. Okey. Ada yang 2151. Okey. 2151 dan 2181. Ada dua jawapan pula. Ada dua jawapan. Macam mana cikgu? Okey. Sebelum kita pergi, saya nak tahu jawapan untuk B dulu. X lebih besar daripada 3. Silakan tunjukkan jawapan P, X lebih besar daripada 3. Atas sikit Farisha. Oh, itu jawapan 2.181 tu jawapan B. Oh, 0.181 jawapan. Okey, 0.2181. Oh, tadi 0.2151. Ya. Okey, mari kita pergi ke slide seterusnya. Okey, ni adalah graf taburan binomial yang kita kena baca. Sekejap.
Tak apa cikgu, biarkan di situ. Okey, Cikgu conteng je. Tak apa. Nak tunjuk kepada Okey, jadi anak-anak dekat sini kita tahu the whole probability is 1. Okey. Jadi kita soalan tadi dinyatakan adalah P X kurang 3. Jadi bila X kurang 3, kita tahu kita nak X kosong, kita nak X1, dan kita nak X2. Sebab 3 ni tak termasuk, tak ada tanda dekat bawah tu. Sebab dia kurang dari 3. Ya, kurang dari 3. Okey, jadi dekat sini kita baca je. Kalau kosong, 0.0105. Okey, tambah H. Okey, kita tahu yang satu ni H. Kita nak cari dan nilai H. yang 2 dan 2 ini kita tahu bacaan dia 0.3412. Dan dia dah bagi siap-siap dalam soalan. Dia dah bagi siap-siap yang X kurang 3 sama dengan 0.5688. Jadi kita pun congaklah. Dan kita dapat H 0.215. Jawapan ni, soalan ni agak direct cikgu ya. Dia dah bagi semua. Direct. Dia bagi semua. Cuma kita kena pandailah baca. Kena tafsirkan. Kena tafsirkan graf ni. Kalau macam B pula, dia ada sedikit non-rutin. Dia bagi kita fikir sikit. Okey, macam B pula, X lebih besar daripada 3. Jadi anda tahu anda nak 4 dan anda nak 5. Okey, anda tahu anda nak 4 dan anda nak 5. Jadi dekat sini kalau kita tengok sini kan Nisa kan tengok. Ada tak diberinya? Tak ada kan? Dia ada garis merangkak je cikgu. Jadi dekat sini kita kena fikirlah. Kita tak tahu. Jadi macam mana kita nak cari? Betul. Okey. Jadi kita tahu semua ni probability is 1. Jadi apa yang kita tak nak? Kita nak 4 dengan 5 kan? Jadi kita tak nak 0, 1, probability 2 dengan 3. Jadi kat sini kalau 3 dia punya kebarangkalian H. H kita dah ada 0.2151. Dan yang tadi kan soalan A dia masih berkaitan lah. Selalunya dia akan berkaitan. Jadi soalan A pula kita tahu kita dapat probability 012 ni adalah 0.5668. Jadi kita pun tolak, kita dapatlah kebarangkalian dia 0.2181. Jadi jawapan ada di kita betul semuanya. Betul kita semua. je yang tersalah baca kat bawah tadi cikgu. Okey, tahniah. Okey. Kemudian seterusnya, ini ialah normal bukan normal piawai normal Okey, cuba jawab. Okey, dekat sini Raja menunjukkan graf taburan kebarangkalian. Kita nampak je bell shape ni, kita dah tahu dah ini taburan normal. Okey, kebarangkalian bagi satu pemboleh ubah rawak X. Okey, soalan pertama nyatakan nilai min. Soalan kedua, jika luas kawasan berlori ialah 0.38, nyatakan nilai bagi X di antara 15. Okey. Cikgu, kalau bell shape graf taburan normal, kalau taburan tidak normal? Dia tak ada. Dia binomial dengan taburan normal. Cuma ini adalah taburan normal. Lagi satu taburan normal piawai. Nanti saya saya banyak ni nak kena ulang kaji balik cikgu, maklumlah sekolah dah lama tinggal. Nanti saya akan terangkan apa bezanya. Ya. Sama-samalah kita ya. Cikgu matematik, cikgu admit saya jangan marah ya Cikgu Suzila. Saya pun okeylah, sama-samalah ulang kaji. Kita mencari nilai P. Ada yang dah berhenti menulis cikgu. Laju. Dah boleh bagi jawapan ke? Adik-adik kita? Okey, berapakah nilai min? Berapa? 10. 10. Okey. Okey, B pula. Okey, B. Okey, buat lagi. Ada. Ke mereka dah jawab sekaligus tadi? Ada yang dah jawab soalan B? Dah jawab ke B? 0.24. 0.24. Okey. Kalau kita tengok tadi, macam saya cakap, bell shape ni adalah taburan normal. Okey, sebab kalau taburan normal piawai, min dia mesti kosong kat tengah. Okey, jadi min kat sini 10. Jadi 10. Terus kita baca 10. Satu markah. Okey. Kemudian yang B pula, kita tahu dia nak julat 5 hingga 15. Jadi sini kalau kita nampak kan, dia punya sini 15 10, jadi kita buat lagi luas dekat situ. Nampak dia punya simetri. Lepas tu
luas dia maknanya kita tahu ni separuh ni ialah 0.5. Luas. Taburan normal ni maknanya separuh 0.5, jadi kita dah tahu kawasan berlorek ni 0.38. Ya. Jadi 0.5 tolak 0.38, itulah kita dapat 0.12. Okey. Jadi kalau 0.12 kita nampakkan sama, dia nak 5 dengan 15, ini baru separuh. Okey. Bila kita sama, darab 2, jadi darab 2 lah luas darab kawasan berlorek yang sama. Kita darab 2. Kawasan Jadi yang sama besar. 0.12 darab 2, itulah dapat 0.24. Okey. Mudah ke setakat ni adik-adik? Mudah ke? Ke dah berpeluh dah? Saya nampak ada yang dah menggaru kepala, ada yang dah menyapu peluh masing-masing. Semua masih okey? Kalau okey, thumbs up kat Nisa. Boleh? Ada yang tak okey ke? Okey semuanya. Baiklah, kita teruskan cikgu. Okey. Okey, ini satu soalan. Ya. Okey. Dekat sini, boleh saya tanya murid-murid, ini taburan binomial ke taburan normal? Siapa boleh jawab? Binomial. Binomial. Macam mana anda tahu ini taburan binomial? Kalau dia tak state, memang totally binomial lah. State apa? Statement yang tu taburan normal. Okey. Yang lain? Sama jawapan dengan Iqbal? Ke ada jawapan lain? Ke ada jawapan lain? Semua macam setuju. Okey, jadi dekat sini selalunya ini adalah taburan binomial lah. Okey, jadi didapati bahawa 20% daripada murid-murid dari Kampung Aman berjalan kaki ke sekolah. 8 orang murid dari Kampung Aman dipilih secara rawak. Cari kebarangkalian bahawa tepat 3 orang daripada mereka berjalan kaki ke sekolah. Okey, saya bagi anda masa untuk jawab soalan. Cari kebarangkalian bahawa tepat 3 orang. Berapa kebarangkalian di mana informasi dekat situ dia kata 20% pelajar daripada Kampung Aman berjalan ke sekolah. Jika 8 pelajar dipilih secara rawak, pilih kebarangkalian tepat 3 orang yang berjalan ke sekolah. Wah, saya pun dah start memikirkan 20% dan sebagainya. Adik kita terus mereka angkat pen semua laju. Macam manalah saya nak selaju mereka, cikgu, ya? Ada yang ni mungkin bila kita boleh pilih, cikgu. selalu buat latih tubi, selalu buat latih tubi, kita akan lajulah. Ya. Banyak kali cikgu ingatkan, ya, kalau selalu buat latih tubi akan laju, lebih mudah menjawab soalan, lebih yakin. Ini dah tahu dah apa dia. Jadi dalam masa 2 hari ni kalau rasa masih perlu mengulang kaji, lakukan. Dengan tips yang cikgu dah beri ni, ada yang boleh kongsikan jawapan? Cikgu mungkin boleh pilih salah seorang daripada mereka untuk menyatakan jawapan masing-masing. Bagi penerangan lah. Bagi penerangan sekali. Sila. Okey, biar tunggu diorang buat dulu. Selalunya soalan ni makan masa jugalah. Ya. Sebab dia kena baca, fahami, tafsir maklumat diberi, kata kunci dan sebagainya. Ada yang dah berhenti menulis nampaknya. Dah siap ke? Dah siap dah? Adik-adik semua dah siap kan? Saya rasa boleh dah, cikgu. Okey, apa perkara yang pertama anda buat dekat sini? Siapa nak jawab? Farisha, apa yang anda buat kat sini? Apa yang anda nampak? Data yang boleh dikeluarkan? Maklumat yang boleh dikeluarkan? Kita buat jadual. Okey, kita buat jadual. Apa dalam jadual tu? 0.2 dengan 0.8. Okey, 0.2 tu apa? 0.2 tu probability untuk berjalan kaki. Okey, 0.8? Untuk yang tak jalan kaki ke sekolah. Okey. Boleh awak paparkan jawapan awak? Tunjukkan jawapan Farisha. Okey, nampak tak? Ya. Okey, jadi kita tengok Farisha dia buat jadual. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, lepas tu patah balik. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, cikgu. Okey. Jadi bila lepas tu Farisha, macam mana awak tahu awak ambil 3 saja, Farisha? Sebab dia kata cari kebarangkalian bahawa tepat 3 orang. Tepat. Tepat
exactly bermaksud kita ambil 3. 3, ya. Okey. Okey, terima kasih Farisha. Terima kasih. Okey. Jadi dekat sini macam Farisha cakap tadi, okey. Bila anda dapat jawapan ni, taburan binomial sebab tak dinyatakan taburan normal. Jadi kita tahu 20% adalah mewakili awak punya P dan pelengkapnya Q 1 tolak P 0.2 0.8. Ya. N kita, ini N Okey, N kita 8. Jadi kita senaraikan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 patah balik. Dia ada banyak kaedah sebenarnya Nisa. Ya. Okey. Patah balik sampai 8. Okey. Kemudian kerana kata kunci kat sini tepat 3 orang, kita pun menggunakan rumus NCR, okey. N C kita tahu kita nak 3, kemudian darab dengan 0.2 sebab bila kita dah highlight kita dah tahu dah kita nak 3 kan. Kita highlight, kita baca kat atas kita. Kat 3 ni atas dia apa dia? 0.2. So itulah kenapa dia kat sini 0.2. Okay. 0.2 kuasa 3 kita ambil kat sini. Lepas tu darab sebelah dia apa? 0.8. 0.8 kuasa 5. Jadi dalam bila penulisan kalau tak ada darab ni tak apa. Okay. Tapi dalam kalkulator kita mesti buat darab. Kalau tidak kita tekan kita akan dapat maths error. Error. Jadi mesti ada darab lah. Dalam kalkulator mesti letak ada darab kat sini ya. Jadi kita akan dapat jawapan. Ingat minimum 4 angka bererti 0.1468. Okey. Jadi masih ikut. Okey, boleh lagi? Boleh. Saya percaya mereka boleh, cikgu. Okey. Sekarang ni kita dah tak ada soalan. Ya. Okey. Tapi kita nak pergi kepada bahagian kegemaran semua pelajar. Ya. Okay. Ini yang dikatakan jawab bahagian C dahulu, cikgu. Dalam kertas 2. Ya. Okey, dalam kertas 2. Okey, jadi bahagian C ni selalunya kita akan galakkan bila dapat je kertas petang pukul 2 suku, 2 jam 30 minit. Bila dapat je kita akan cakap dengan murid, okey, jawab dulu. Jawab dulu apa bab yang ada dalam bahagian C ni. Okey. Kita ada 4 bab, jawab 2. Okey, kalau nak jawab lebih tak apa. Kalau ada masa tapi akan dipilih, maknanya markah yang terbaik dipilih lah. Okey, jadi jawab 2 daripada 4. Okey, dekat sini bab yang selalulah kebiasaan pelajar akan buat ialah nombor indeks. Apa yang ada dalam nombor indeks? Okey, dia akan suruh cari indeks. Okey, dia akan bagi jadual ke, dia bagi statement, dia akan suruh cari indeks. Kedua, indeks gubahan. Indeks gubahan kita tahulah hasil tambah indeks darab pemberat. Bahagi dengan semua pemberat. Okey, lepas tu kita akan cari harga menggunakan indeks. Dia akan mintalah untuk cari harga menggunakan indeks. Okey? Dan kadang-kadang dia akan bagi kes 3 tahun. Kes 3 tahun ni, cikgu? Ya, kes 3 tahun. Okey. Okey, itu adalah bab pilihan yang pertamalah selalunya murid akan pilih. Okey, yang kedua ialah penyelesaian segitiga. Okay, penyelesaian segitiga ni murid-murid kena tahu apa itu petua sinus. Okey. Kedua, petua kosinus. Ketiga, luas. Dan ada case ambiguity. Okey. Saya nak tanya murid-murid, okey, murid-murid saya. Okey. Bolehkah kita menggunakan rumus dalam penyelesaian segitiga ni, petua sinus, petua kosinus ke dalam bab sukatan membulat tadi. Sebab dia sama, cari darjah, sudut. Boleh tak kita gunakan murid-murid? Boleh ke tak? Boleh. Boleh. Dia macam boleh. Okey. Wenkit boleh ke? Dengar ke tak dengar ni? Meeting? Tapi dia angguk, cikgu. Boleh. Boleh dia cakap. Cik Munira? Boleh tak? Boleh. Boleh. Okey, Adlina? Boleh. Boleh. Farisha?
Farisha dah jawab yang pertama Farisha tadi. dah tadi langguh. Okey. Boleh. Iqbal, boleh ke sukatan membulat punya rumus kita guna dalam penyelesaian segitiga? Kalau sukatan membulat, kalau guna dalam rumus segitiga, boleh. Tapi kalau rumus segitiga dalam sukatan membulat, tak boleh. Iqbal, salah situ Iqbal. Okey, sebenarnya tak apa. penyelesaian tak apa. Kita masih ada masa lagi, jangan takut. Jangan takut, okey. Selalunya kita boleh guna formula rumus penyelesaian segitiga ke dalam sukatan membulat. Tapi jaranglah rumus sukatan membulat kita gunakan sebab selalunya sukatan membulat dia ada right angle triangle. Dalam ni penyelesaian segitiga jaranglah. Okey. Okey. Kemudian adalah pengatur caraan linear. Okey, pengatur caraan linear ialah graf lah. Dekat sini pelajar kena hafal istilah kata kunci. Ketaksamaan. Ketaksamaan. Kalau sekurang-kurangnya apa simbol dia? Okey, lebih besar atau sama dengan. Kalau selebih-lebihnya apa simbol dia? Okey, kalau kurang, kurang macam ni. Tak ada bawah. Jadi bila buat graf, kita tahu kalau ada simbol yang ada dekat bawah ni, graf dia akan solid line. Tapi kalau tak ada simbol kat bawah ni, kita tahu dia akan jadi dash line. Putus-putus je. Garis putus-putus. Okey? Jadi kena fahamlah istilah kata kunci, kena hafal. Okey, ini macam mana dia punya simbol. Okey, kemudian dia akan suruh cari maksimum ataupun minimum. Okey, dia akan suruh cari maksimum ataupun minimum. Okey, dan last but not least dalam bab ialah gerakan pada garis lurus. Okey, ini ialah mencabar sikit, diguruni oleh... ini yang diguruni tu cikgu. Diguruni sikitlah. Jadi jaranglah murid jawab. Tapi sebenarnya kalau kita faham istilah kata kunci dia, kita boleh tahu. Okey, daripada sini kalau sesaran nak pergi kepada halaju, pergi kepada pecutan, kita akan gunakan pembezaan. Okey, kalau dari pecutan pergi kepada halaju, kemudian pergi kepada sesaran, kita akan pergi kepada pengamiran atau integration. Okey, kita ada masa sedikit lagi Nisa. Jadi saya nak ulang baliklah untuk slide yang pertama pasal fungsi tadi. Boleh cikgu. Okey. Jadi kertas bahagian C yang ada 4 soalan tu jawab bahagian 2. Kebanyakan yang mereka akan jawab dululah. Cikgu pun dah kongsi-kongsi tips. Selalu diingatkan supaya jawab soalan kegemaran dahulu supaya lebih mudah. Dah keluarkan dah ada bahagian yang dah jawab tu, jadi dah lega dan boleh teruskan ke soalan yang seterusnya. Okey, macam tadi saya nak ingatkan balik. Okey, kuasai tajuk bermaksud kita ada 21 bab. Okey, markah kita adalah 180. Tengok kata kunci yang untuk kedua-dua kertas cikgu ya. Untuk kedua. Kertas 1 80, kertas 2 100. Jadi sekarang ni bila dalam peperiksaan apa pahami soalan? Okey, macam tadi kita pergi kepada bab fungsi. Okey, dekat sini kita nampak pola kan. Ini ialah objek. Pergi kepada image. Itulah yang dinamakan hubungan. Okey. Jadi kalau dalam ni kita nampak objek pergi kepada image-nya 17. Itulah kenapa ungkapkan hubungan tertertib negatif 4 pergi 17. Okey. Okey, kemudian dekat sini kan tadi anda teka apa nilai K kan? Jadi dekat sini kita nampak sebenarnya dia ada lagi soalan tambahan yang boleh ditanya dekat sini. Okey, baik. Okey, apakah ungkapkan apa fungsi ni? Dia tanya apa fungsi ni. Jadi bila dia tanya fungsi ni, itulah pelajar boleh teka. Dekat sini pelajar akan tahu fungsinya ialah Gx. Okey, dia akan tanya menggunakan tata tanda fungsi. Okey, dekat sini pelajar tahu sebenarnya datang daripada X kuasa 2 tambah 1. Okey, kalau kita tengok kat sini kan. Okey, kita ambil negatif 4 ni kan. Okey, negatif 4 kuasa 2
Alamak. Tak keluar Okey. Okey, ada cikgu. Tambah 1. Jadi kita tahu negatif 4 ni kan 16. Ya. Okey, tambah 1 itulah jawapan dia 17. Cuba kalau kita buat yang lain pula. Okey, 4 pula kan? 4 pun sama dengan 17 kan? Ya. Okey. 4 kuasa 2 tambah 1 pun kita dapat 17. Macam ni dapat tadi 10. Sebab kita tahu, okey, kalau kita buat 3, okey, 3 kuasa 2 tambah 1. Jadi 10. Jadi dekat sini murid akan nampak pola. Itulah dia kenapa dia boleh teka 10. Dan selalunya kalau julat ni, julat adalah pada bahagian ni. Ni, julat adalah pada bahagian Y, Y ataupun pada bahagian domain. Tapi mesti buat curly braces. Curly braces. Mesti buat curly braces. Sekejap. Ni. Kalau ada yang tertinggal nanti, dah hilang markah kat situ, cikgu ya? Memang tak dapat markah. Terus kosong. Okey. Jawapan dah betul, sayang tertinggal pula. Curly braces tu dah hilang markah. So dekat sini. Okey, macam jenis hubungan ada 4. Ya. Okey. Okey, 1 ke 1. Jadi kita tahu kalau 1-1, kalau kita lukis gambar rajah ni, ni rupa dia. Ya. Tapi kalau 1 kepada banyak, okey, 1 kepada banyak, rupa dia macam ni, tanda kurang. Tapi dia boleh, tapi sebab ada tanda kurang, kita 1 kepada 1. Ya. Macam ni tadi, murid jawab banyak kepada 1 sebab nampak tak? Dia nampak je macam ni selalu, banyak image kepada, banyak objek tapi ada 1 image. Okey, tapi kalau kita nampak kan, bila tanya image dengan objek, tak ada curly braces. Tak ada curly braces. Kalau ungkapkan hubungan dalam bentuk pasangan tertib, mesti ada curly braces. Objek, image. Objek, image. Okey, saya nak tanya murid-murid. Okey, kalau soalan saya kan, sebab tadi kalau kita tengok senarai semak, okey, adakah itu fungsi? Jadi dekat sini, kita tengok adakah ini fungsi? Kalau kita tengok hubungan dia. Sekali lagi soalannya cikgu, apa itu? Fungsi. Adakah ini fungsi? Berikan sebab. Kenapa sebab awak kata dia fungsi? Ini tidak melibatkan kira-kira kan cikgu kan? Tak ada. Dia kena tengok. Dia tahu. Dia kena tengok, kena tafsirkan. Adakah ini fungsi? Termenung semua tengok. Soalan bonus pada hari ini. Soalan bonus. Tersenyum Farisha. Alamak cikgu ni bagi soalan ekstra pula ya. Agak-agak ada tak yang sudah dapat menafsirkan adakah itu fungsi dan kenapa kalau anda mengatakan itu fungsi ataupun tidak? Ada yang nak kongsikan? Okey. Cik Munirah macam yakin je. Cik Munirah, ini fungsi silakan. Ke tidak? Fungsi. Fungsi. Berikan sebab. Kenapa awak kata ini fungsi? Ya. Hubungan dia banyak kepada 1. Okey, dia sebenarnya kalau fungsi ada 2 je, 1 ke 1 dan banyak kepada 1. Ini adalah fungsi. Okey, sebab dia menyatakan dia ada 1 objek, okey, 1 kodomain. Okey. Jadi yang di rumah pun dapat ke tak jawapan yang tadi soalan adakah itu fungsi dan kenapa? Dan kawan kita Cik Munirah telah berkongsi jawapannya di mana graf tadi itu adalah fungsi. Sebab jawapan dia fungsi sebab kerana dia hubungan dia banyak kepada 1. Okey. Macam tadi kan kenapa ada nilai salah kan? Jadi kena buat pembetulan lah dekat sini. Jadi nyatakan nilai yang betul. Yang betul. Masukkan balik. XY kita 21. Dan ini diberilah. Baiklah cikgu, saya rasa tak sedar kita dah 1 jam 30 minit memecut dah berpeluh-peluh dah ni cikgu. Jadi sekarang ini Nisa, kita hanya membincangkan beberapa tajuk. Jadi selepas ini murid-murid boleh gunakan tips yang saya bagi tadi untuk topik-topik yang kita tidak sempat bincangkan. Ya, betul. Sekali lagi diingatkan kalau tengok kertas peperiksaan tersebut, jangan lupa untuk tengok apa yang soalan tu mahu. Cari kata kunci, gunakan rumus yang betul dan jangan lupa macam curly braces dan sebagainya untuk mengelakkan anda hilang markah. Jadi cikgu apa yang diberi, apa yang dicari. Jadi ingat, kita peperiksaan pada 10 Mac. Jangan risau, jangan takut. Rujuk balik pada semua kandungan tajuk. Terutama tajuk-tajuk pilihan anda nak jawab pada 10 Mac ini. Okey, jadi dekat sini kekuatan
tidak datang dari kemampuan fizikal tetapi ianya datang daripada semangat yang tidak pernah mengalah. Okey, jangan takut, jangan risau, ada masa lagi, rujuk balik semua tips yang saya bagi tadi. Okey. Jadi saya ucapkan selamat berusaha hingga ketitisan terakhir dan moto saya ialah modulus. Modulus kita tahu kan, mesti positif. Jadi modulus kita mesti menang berdasarkan norma baharu kita ni kan. Jadi do your best pada 10 Mac 2021 nanti. Ya, terima kasih Cikgu Nurbaiti. Diharapkan apa yang dikongsi dengan kita di episod hari ini memberikan manfaat dan banyak input untuk mereka yang bakal menduduki kertas matematik tambahan. Terima kasih kepada adik-adik daripada SMK Sierra Mas Sungai Buloh juga kerana bersama-sama dengan kami di Road to Success SPM 2020. Kepada mereka di luar sana, jangan lupa ulang kaji juga. Tetapi jangan lupa untuk menjaga kesihatan supaya kekal segar, kekal sihat pada hari peperiksaan. Tak nak nanti ulang kaji sampai tengah malam mengantuk pula ya cikgu. Study smart ni orang kata. Baiklah, apa yang anda belajar hari ini diharapkan bermanfaat dan sentiasa menjaga SOP ketika di sekolah kepada mereka yang mengambil peperiksaan dan ikut arahan pihak sekolah. Dalam pada kita melawan ataupun berperang dengan kertas peperiksaan, kita berperang juga dengan COVID-19, kita masih belum menang. Baiklah, sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Nurbaiti. Saya pun rasanya dah terbuka sedikit kotak yang terkunci ni dulu zaman-zaman sekolah, dah terbuka sikit, dah sedikit memahami. Alhamdulillah, diharapkan penonton di rumah juga mendapatkan input yang cukup bermanfaat untuk peperiksaan yang akan datang. Baiklah cikgu, sekali lagi terima kasih. Terima kasih adik-adik. Nanti di sekolah jangan lupa norma baharu, tangan di dada, ucapkan selamat ataupun terima kasih cikgu. Kita ingin akhiri episod kita hari ini di mana selepas ini kita ada pecutan ataupun kita ada ulang kaji untuk subjek kimia bersama-sama dengan Mira. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan menonton Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye. Lambai cikgu. Lambai kawan-kawan. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibu kepada Cikgu Mira binti Muhammad Ali mengucapkan selamat maju jaya kepada semua calon-calon SPM bagi tahun 2020. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulaiman bin Saleh, bapa kepada Nurul Adrina binti Sulaiman, ingin mengucapkan selamat maju jaya pada anak saya dan rakan-rakan. Good luck.